ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. الرحمن. Berkata al-arif billah Asy-Syaikh Muhammad Khalil al-Hadrasi rahimahullahu ta'ala, wa birrahmani zaharatil akwan. Artinya, dan dengan Ar-Rahman itu zahir oleh sekalian makhluk. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya dan segala kasih sayangnya, lemah lembutnya, kita dapat hadir di dalam majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi limpahan dan juga anugerah itu kepada kita kesemuanya, sehingga kita menemuinya. Jadi kembali kita kepada kajian kitab atau risalah yang kecil, risalah yang bernama Anwarul Ma'rifah fi Asraril Basmalah, yaitu beberapa cahaya ma'rifah yang terdapat di dalam rahsia-rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimah. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ada 4 kalimah. Maka kalimah Bismi kita dah bincang. Demikianlah juga kalimah Allah pun kita dah bincang. Tetapi tuan-tuan, bukan semata-mata perbincangan, tapi jadikanlah dia bekalan di dalam hati kita, dalam rohani kita, dalam kehidupan kita. Baik,
Maka pada pagi ini kita insya-Allah kita nak bincang mengenai kalimah yang ketiga, iaitu kalimah Ar-Rahman. Baik. Jadi cuba kita tengok katanya, berkata Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Khalil Al-Hadrasi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ringkas saja. Wa birrahman zaharatil akwan. Artinya dengan Ar-Rahman itu zahir oleh sekalian makhluk. Wallahu a'lam. Ringkas kan? Faham tak? Kalau faham tak payah terang lah. Baik. Jadi bila dia ringkas, kita pun ringkaskan saja. Bagaimana untuk nak memahami katanya ini? Dengan Rahman zahirlah sekalian makhluk, sekalian akwan. Baik. Maka tuan-tuan kena perhatikan. Ar-Rahman ialah mushtaq, diambil daripada perkataan rahima. Rahima yarhamu rahman. Dan maka Ar-Rahman itu sekarang sudah jadi nama. Dia panggil nama, salah satu nama bagi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ar-Rahman itu apa maknanya? Orang kita terjemah dengan apa? Dengan yang maha pemurah. Kan? Yang maha pemurah. Tapi saya nak bawa tuan-tuan untuk memahami balik dalam teks bahasa Arabnya. Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am. Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'ami. Maksudnya yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Itu mana Ar-Rahman, yang menganugerahkan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Itu mana Ar-Rahman. Masa kita terjemahnya memberi nikmat dengan nikmat yang besar, iaitulah pemurah. Kenapa diterjemah pemurah? Kerana orang pemurah ini dia tak kira. Dia tak kira sama ada dia tu orang kaya, dia bagi juga. Kita passion bagi berapa lagi kat dia, dia kaya dah. Itu kan. Tapi orang pemurah ni dia tak kira sama ada kawan yang dia nak bagi itu dia tu kaya atau miskin, dia tu hina atau mulia, dia itu orang susah ataupun orang sebagainya, dia tetap dia bagi. Kerana anugerah Allah atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala umum. Dan Ar-Rahman ni dia umum. Pemurah Allah itu umum. Lepas kita pelajari lafaz Ar-Rahman itu dia panggil am pada makna, khas pada lafaz. Am pada makna, khas pada lafaz. Apa makna am pada makna, khas pada lafaz? Maksudnya maknanya itu umum, yakni pemurah Allah Ta'ala itu kepada semua peringkat. Sama ada yang beriman Tuhan bagi, atau yang tidak beriman dengan dia pun Allah bagi. Sama ada yang berbuat ibadat kepada dia, yang buat taat, atau yang tak buat ibadat, yakni yang mengerja dosa maksiat pun Tuhan bagi. Itu kata pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi ke semua.
Ini pemurah Tuhan. Nah, baik. Yang dikatakan khas pada lafaz iaitu lafaz Ar-Rahman itu tertentu untuk Allah Ta'ala sahaja, tidak boleh diberikan kepada yang lain, melainkan atas jalan idhafah, yakni atas jalan sandar. Seperti kita sebut Abdurrahman, tak apa. Seperti kita sebut Habibur Rahman, tak apa. Seperti kita kata Khalilur Rahman, mana Khalil? Khalilur Rahman, itu tak apa. Atas jalan idhafah kita sandarkan dengan Abdun atau Habib atau Khalil atau sebagainya, Fathur Rahman, sebagainya itu dibolehkan. Tapi kalau semata-mata kita nak namakan seorang itu dengan Rahman saja, itu haram. Pasal apa haram? Kerana dia khas pada lafaz. Baik. Jadi bagaimana kembali balik kita nak memahami perkataan Al-Arif Billah ni? Wa bir-Rahman zaharatil akwan. Dengan Ar-Rahman itu zahirlah sekalian makhluk. Baik. Jadi artinya Ar-Rahman itu kita ambil maksud dulu, maknanya iaitu Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Artinya yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Baik, pak kita tanya, nikmat besar-besar ni banyak ada? Banyak. Kan? Nikmat Islam itu besar. Nikmat iman itu besar. Nikmat ma'rifah itu besar. Nikmat bertauhidkan Allah itu besar. Tapi ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Yaitu nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling besar, yang terbesar sekali daripada segala nikmat-nikmat yang besar. Kan? Kerana tu Nabi kita bersabda, Nabi sebut ana ni'matun, aku adalah merupakan satu nikmat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kata apa? Tuhan kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka ditafsirkan oleh ulama nikmat situ dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain juga Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, setengah daripada awliya illah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mentafsirkan pada ayat apa? Ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Mereka itu mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarkannya. Jadi nikmat Allah di situ iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni berarti mereka mengenali Rasulullah, kemudian mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Begitu juga dalam ayat yang lain, iaitu mana? Tuhan sebut apa ya Quran tu? Fabiza lika falyafrahu. Sebelum ayat tu dia bagi apa? Ada siapa ingat sebelum ayat tu? Qul bifadlillah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Birahmatihi fabizalika falyafrahu. Itu juga ayat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat, rahmat, limpah kurnia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
merupakan ni'matul kubra fil alam, nikmat yang terbesar sekali di dalam alam. Baik, tuan-tuan faham tu? Baik. Kalau Nabi Muhammad, kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak yang lain ni? Ada tak sekalian alam ini? Tidak boleh ada. Ini rujuk kepada hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, pasti aku tidak ciptakan sekalian makhluk ini. Jadi zahirnya, zaharatil akwan, kembali dasar, zahirnya sekalian makhluk ini puncanya adalah, sebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan sifat rahmannya. Maka betul lah kata Al-Arif Billah, wa birrahman saharatil akwan. Dengan rahman itu zahirlah, timbullah, nyatalah sekalian makhluk. Nampak tak? Itu cara dia. Betul kata Syekh Al-Arif Billah Syekh Muhammad Khalil Al-Hajrasi ini. Dengan Rahman, dengan pemurah Allah itu zahir oleh sekalian makhluk. Dan insya-Allah nanti kita akan ketemui ke depan bahawa Syekh Muhammad Nawawi Banten dia akan sebut Bismillah. Dengan Bismillah itu tanda bukti menunjuk atas wujud Allah. Wabir Rahman, dan dengan Rahman itu dalil bukti atas wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dengan Rahman itu dalil wujud Nabi Muhammad? Kerana Nabi Muhammad lah nuqtah al-wujud al-majazi, titik tolak adanya makhluk ini. Seperti mana maklum, kita dah bincang dah dalam kajian kitab An-Nur Muhammadi. Semuanya ke situ. Pada semua kajian ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, pengesudnya di Nur Muhammadi, percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil awal ciptaan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan semua makhluk yang lain. Baik. Jadi itu kesimpulan dia. Maka selesailah. Selesailah Ar-Rahman. Lepas tu nak bincang yang lain pula mengenai Rahman tu banyaklah perbincangannya. Tuan-tuan boleh rujuk dan boleh tengok dalam kitab-kitab yang lain. Di antaranya pemurah Allah, Allah jadikan kita daripada tiada kepada ada. Itu dipanggil ni'matul ijad. Nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Itu juga Rahman Tuhan. Lagi Allah Ta'ala bantu kita lagi dengan bantuan-bantuan yang lain, disebut sebagai ni'matul imdad, nikmat bantuan. Tuhan bantu kita dengan akal, Tuhan bantu kita dengan ilmu, Tuhan bantu kita dengan maharah. Maharah artinya kemahiran, kemahiran, kebolehan, kelebihan dan sebagainya. Tuhan bantu. Ini semuanya rahman Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Baik. Itu banyaklah yang Tuhan bagi kita lagi pelbagai nikmat yang besar-besar.
Dan Tuhan bagi lagi dengan kasih sayangnya kita dapat juga hadir dalam majlis ilmu. Ini baik. Dan yang terakhir, ini panjang sikit perbahasan, tapi ada sir dia, ada rahsia dia. Tengok, Ar-Rahim yang kita terjemah dalam bahasa kita apa? Yang Maha Penyayang. Atau juga ada menterjemahkan dengan makna yang Maha Mengasihani, yang amat mengasihani. Ar-Rahim. Baik. Di sini ada banyak persoalan. Apakah rahsia Allah, hikmah Allah Ta'ala penutupkan kalimah Bismillah dengan namanya Ar-Rahim? Maka kita pelajari insya-Allah. Tengok dia kata, berkata Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Khalil Al-Hajrasi atau Hijrasi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Wa qad ikhtassa al-haqqu jalla jalaluh janab habibihil a'zam sallallahu alaihi wasallam bismayni karimain min asma'i ta'ala. Faqala ta'ala bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa bihadzal ismil karimi khutimatil basmalatu kama khutimat bisayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam an-nubuwwatu. Tu naib fa'i bagi khutimat. Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apa arti perkataan ni? Jadi sekali lagi kita buat beberapa soalan lah untuk nak faham teks ni. Kalau tak buat soalan tu payah nak faham. Dan kita pelajari beberapa pelajaran. Baik. Tengok dia kata, artinya dan sesungguhnya telah menentukan Allah Ta'ala akan kekasihnya, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menentukan dengan dua nama yang mulia ini. Mana? Iaitu mana? Dua nama yang mulia ini, iaitu pertama nama Rauf, yang kedua Rahim. Rahim, betul Rauf. Jadi artinya apa? Artinya Allah Ta'ala penamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua nama ni. Pertama nama Raufun dan juga yang kedua Rahim. Sebagaimana Allah Ta'ala menamakan namanya dengan dua nama ni. Allah juga Raufun, Allah juga Rahimun. Apa hikmahnya? Apa rahsianya? Adapun nabi-nabi yang lain tak. Kan? Kalau kita tengoklah di antara kemuliaan atau di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Allah Ta'ala tidak menyeru, tidak memanggil dengan namanya. Tuhan tak panggil dengan nama.
Tetapi sebaliknya Allah Ta'ala memanggil dengan pangkat. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tengok dalam Al-Quran ada tak Allah Ta'ala panggil Nabi kita dengan namanya, Ya Muhammad, Ya Ahmad, tak? Seperti mana Allah Ta'ala memanggil nama Nabi-Nabi yang lain dengan nama mereka. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Apa lagi? Ya Musa, ikhla'na alaik fa innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya Nuh, ihbid bisalam. Ya Nuh, turunlah dari bahteramu itu dengan aman, selamat, sejahtera. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Tuhan panggil Nabi Muhammad dengan Ya Muhammad. Ini satu bentuk karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga satu bentuk karamah, kemuliaan yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dan anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala penamakan Nabi kita dengan nama Allah, Raufun Rahimun. Allah itu Rauf, Allah itu Rahim, maka Nabi kita juga Rauf Rahim. Apa sir dia ni? Lepas tu apa rahsia pula disudahkan kalimah basmalah ni dengan Rahim, tak dengan Rahman? Boleh sebut gini, Bismillahirrahmanirrahman, boleh, tapi tak letak di depan. Bismillahirrahmanirrahim disudah di belakang, kan? Tu kita nak tahu apa hikmah dia. Ni tengok. Lepas tu kita tengok pula dalam semua Nabi-Nabi, maka Nabi kita khatamun nabiyyin, Nabi yang penyudah. Kenapa disudahkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam bilangan Nabi-Nabi pada pihak diutuskan. Kalau pihak kejadian ciptaan, maka itu Nabi Adam alaihi salam. Kalau pihak jasad, tapi nisbah bangkitan, dibangkit dan diutuskan, maka penyudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah? Nak bagi sama tu. Penyudah Nabi, penyudah bismillah pun dengan Rahim. Rahim tu nama Nabi. Tengok tu ada hikmah. Lagi saya cerita 3 cerita, insya-Allah, kalau Tuhan ilhamkan. Baik. Jadi hikmahnya tengok, iaitu Allah Ta'ala tentukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengan nama yang mulia ini, maka Allah Ta'ala pun berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Siapa ingat ayat mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Ayat laqad ja'akum. Ayat ni bagus tuan-tuan. Kita baca tiap-tiap hari 7 kali. InsyaAllah Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita daripada sihir, daripada kena santau, daripada buatan orang, hasad dengki orang. InsyaAllah baca ayat tu, kan? Itu ayat pemati sihir, kan? Dan juga orang nak buat khianat, InsyaAllah tak kena, tak jaga.
tak kena insya-Allah. Baca tiap-tiap hari 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun wa bil mu'minina raufur rahim. Ada ya ada. Baik, tak dalam surah apa saya tak ingat. Surah apa dah? Tuan-tuan cari tengok dalam Quran surah apa tak ingat. Baik. Jadi dalam ayat tu Tuhan sebut bil mu'minina raufur rahim. Artinya amat kasih sayang dan kasihan belas ia dengan orang-orang beriman. Nabi kita sangat kasih sayang terhadap orang beriman. Begitu juga Nabi kita ini kasihan belas terhadap orang-orang beriman. Maka ayat ni disaksikan, dikuatkan juga dengan ayat yang lain. Mana? Ketika Allah Ta'ala menyebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu ayat ada. Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina amanu Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas ke atas orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi amat kasih sayang, kasihan belas sesama mereka. Sesama orang beriman mereka kasih sayang. Sama nak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga amat kasih sayang kepada orang yang beriman. Iaitu tengok pada ayat Quran Tuhan sebut apa? Huwallazi akhrajakum huwallazi yusalli alaihim wa malaikatahu. Apa yang Quran ni? Huwallazi yusalli alaihim wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ada rahima. Allah Ta'ala lah yang mengeluar, Allah Ta'ala lah yang salawat ke atas mereka itu dan para malaikat. Allah dan para malaikat salawat ke atas orang yang beriman. Jadi mana? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya ia mengeluarkan, liyukhrijahum, supaya ia mengeluarkan mereka itu daripada segala kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu amat penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi banyak ayat. Di ayat ni turun setelah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Turun ayat ni di bulan depan. Pelik. Turun ayat ni pada bulan depan. Lah bulan Rajab, bulan Syaban. Segi kata Al-Quran nak turun pula ke? Dah. Saya nak cerita ayat tu turun bulan depan. Artinya belum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu turun di bulan Sya'ban. Sebab tu bulan Sya'ban itu disebut Syahrun Nabi, bulan Nabi. Kan dalam hadis sebutkan Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban tu bulan aku, kata Nabi.
Manakala Ramadan itu bulan umatku. Bulan umatku. Jadi Nabi kata Sya'ban tu bulan aku. Pasal apa dinamakan bulan aku? Kerana pada bulan Sya'ban tu turun ayat Allah dan para malaikat bersalawat ke atasku. Maka aku namakan bulan aku. Itu bulan aku. Jadi tuan-tuan, bila ayat ni turun, maka Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, engkau mendapat keistimewaan ini, bagaimana pula dengan kami? Maka turun ayat ni pula, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah juga salawat ke atas kamu, Allah juga, para malaikat juga salawat ke atas kamu, kerana dia nak mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Poin kita nak ambil tang belakang tu. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah itu amat penyayang kepada orang yang beriman. Ini poin kita. Di semua dia kait. Allah Maha Penyayang, Maha Kasihan belah. Nabi juga Maha Penyayang, Maha Kasihan belah. Baik Allah Ta'ala tamatkan Bismillah ini dengan Rahim. Kerana apa? Nak bagi tahu kata Allah Ta'ala tamatkan kenabian dan juga kerasulan itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Tu nak lagi sama. Bismillah tu tamatnya dengan Rahim. Allah itu Ar-Rahim. Gitu juga Allah Ta'ala tamatkan nabinya, akhirkan, sudahkan Nabi dan Rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad itu Rahim. Ini sir dipanggil rahsia. Ke mana pula kita nak faham? Nak faham lah kan? Ya, Allah Ta'ala tamatkan Nabi kita, tamatkan maqam nubuwah, maqam kenabian itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini diutus sebagai apa? Rahmatan. Innama awama arsalnaka illa rahmatan. Rahim tu rahmat, kasihan belah kasihan, penyayang bagi sekalian alam. Ini motif Ar-Rahim, penyayang Allah. Tamatkan juga dengan Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai seorang yang penyayang. Dan Nabi kita juga bersabda, innama ana rahmatun muhdadun. Hanya aku ini satu rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu. Baik, lagi nak faham apa lagi? Kita bawa lagi. Kalau gitu kita ini hidup dalam rahmat Allah. Semua kita dapat rahmat Tuhan, kerana rahmat Allah itu umum. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku itu luas, meliputi semua perkara. Kalau gitu, kita ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini merahmati, ada sifat penyayang, ada sifat kasihan belas dan kepada sekalian makhluk Tuhan. Faham tak? Kena ada sifat penyayang, sifat kasih sayang kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kucing mai duk sendiang kain kita, jangan duk sepak dia.
Saya tengok pagi-pagi Sabtu orang luar duk main mengaji di pondok. Kucing banyak di rumah kami. Depa yang buat main. Lepas tu kucing duk tunggu tok mak-mak makcik duk main ngaji. Ikut ke depa. Kita perhati tengok. Ada yang bawa makanan. Kan? Ada yang tak bawa makanan. Kucing tu dia ligan, dia kain dengan kaki gitu. Jadi kalau tuan-tuan kesian kat binatang tu, hari satu depan bawa beli paket makanan kecil je sudah. Lagi sekali tabung. Rahmah, kasihan pada kucing. Kerana bismillah itu di belakang ditutup dengan rahim, penyayang. Nabi Muhammad maqam nubuwah ditutup juga dengan rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya nak kongsi dengan tuan-tuan ada 3 cerita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Cerita yang pertama, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu ketika dia keluar daripada Masjid Madinah, dia melalui satu lorong Madinah, maka dia melihat satu budak kanak-kanak sedang bermain dengan seekor burung ciak. Dia panggil usfur, burung ciak. Dia duduk lambung burung ciak. Buli lah, bahasa kita panggil buli, kan? Duduk lambung burung ciak main. Timbul dalam hati Sayyidina Umar kesihan belas kepada burung tersebut, kerana di lambung-lambung dimain-mainkan sampai pening dia. Maka Sayyidina Umar pun pergi kepada budak tu, tanya, wahai budak, maukah engkau jual burung ini padaku? Maka budak ni kata mau. Lepas tu berapa harga? Budak tu habak harga bagian-bagian. Tak habak malah banyak mana. Dalam kitab sebut saman kaza wa kaza, bagian-bagian, mana ada harga dia. Maka Sayyidina Umar pun beli burung tu dengan harga yang dipersetujui. Bila beli, Sayyidina Umar kata apa? Tak tuki, aku bebaskan engkau wahai burung, terbanglah engkau sebebas-bebasnya. Baik. Apabila wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka seorang sahabat melihat di dalam mimpinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diletakkan atau didirikan di hadapan Allah. Maka Allah Ta'ala tanya kepada Umar, wahai Umar, dengan apakah engkau boleh masuk syurga aku? Umar kata, dengan amalku. Tuhan kata, tidak, engkau masuk syurga bukan dengan amalan engkau. Patu Umar kata, dengan zuhudku, sebab Sayyidina Umar terkenal dengan zuhud. Maka Tuhan kata, tidak, bukan dengan zuhudmu. Sayyidina Umar kata lagi, dengan keadilanku, kerana Sayyidina Umar juga terkenal seorang khalifah yang sangat adil. Zaman khilafah dia, zaman pemerintahan dia. Tuhan kata tidak. Lepas tu Sayyidina Umar pun tak ada jawapan. Kok num dak, kok ni dak, kok tu dak. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau kita bima ya Allah, dengan apa ya Allah? Maka Allah Ta'ala terangkan, adakah engkau ingat satu ketika engkau keluar daripada masjid, melalui lorong masjid, engkau lihat seorang budak sedang bermain dengan seekor burung ciak? Sayyidina Umar pun ingat. Maka Tuhan kata, fa birahmatika lil usbur rahimtuka, dengan sebab engkau ada sifat kasihan belas dengan burung tersebut, maka aku kasihan belas kepada engkau.
Jadi engkau boleh masuk syurga adalah dengan rahmat kasih sayangku. Ini tuan-tuan, dakwah Rasulullah, dakwah dengan kasih sayang. Satu kisah ini kalau tuan-tuan nak tengok, sila rujuk dalam kitab Al-Mawa'id Uspuriyah. Al-Mawa'id Uspuriyah, dan hadis yang pertama dalam kitab tu ada 40 hadis, 40 hadis. Tapi hadis yang pertama, hadis al-musalsal bil awwaliyah bir rahmah, iaitu hadis yang berbunyi irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Artinya kasihanlah terhadap makhluk yang ada di atas muka bumi, pasti yang di atas sana akan kasihan belas pada kamu. Itulah hadis dipanggil al-musalsal al-awwaliyah birrahmah. Kalau kita pelajari hadis musalsal, satu. Kemudian yang kedua, ini kita tambahkan lagi yang kedua, iaitu cerita Imam Ghazali. Kata Sayyidina Umar, ini cerita Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali juga berlaku perkara yang sama, tapi bentuk cerita dia lain lah. Tapi jalan cerita dia, tema yang sama, cuma dia jadi lagu lain sikit. Lagu mana? Kalau Sayyidina Umar burung ciak, tapi Sayyidina Ali ialah seekor lalat. Imam Ghazali seekor lalat. Iaitu seketika Imam Ghazali sedang menulis kitab, datang seekor zubabah, lalat. Zubabah tu mana lalat? Pasal apa dinamakan lalat zubabah? Sebab lalat ni, zubabah tu maksudnya bila kita halau dia mai balik. Tu zubabah, iaitu orang panggil lalat. Lalat ni bila kita halau dia mai. Kullama turida raja'a, setiap kali dia halau maka dia mai balik. Tu panggil lalat. Zabba aba, orang ngaji bahasa. Zubab daripada perkataan zabba aba. Zabba makna turid, dihalau. Aba maknanya raja'a. Kullama zabba aba, setiap kali dia halau maka dia datang balik. Tu panggil zubabah. Kau tengok kan, kita halau dia mai, dia halau dia mai. Ini orang ngaji bahasa. Baik. Jadi setiap kali Imam Ghazali dia tulis kitab, maka datang seekor lalat. Imam Ghazali tengok kesian kat lalat tu, kerana lalat ini haus, dia dahaga. Dia dahaga. Maka Imam Ghazali biar bagi lalat tu hisap di mata pen dia, tu hisap dakwah. Biar dia berhenti menulis, dia biar lalat tu dihisap sampai lalat tu kenyang, dia terbang. Baru Imam Ghazali sambung balik tulis kitab dia. Betul tu. Kita kalau lalat kacau betul aku duk tulis. Tu. Tu kita. Tuan-tuan, itu sebenarnya ujian. Kita diuji sikit lah. Tak tahan dah dengan lalatnya. Kali ni lalat main, tuan-tuan jangan halau, biar api ke dia. Dia isap peluh-peluh tudung bau-bau tu. Dia isap habis baju-baju kita, habis-habis. Dia isap habis. Kan? Jadi tak satu halau. Kalau tuan-tuan tak mau bagi lalat main, bagi wangi-wangi. Dia tak main. Pakai wangi tak apa. Baik. Jadi Imam Ghazali pun ketika dia wafat, ketika dia mati, maka anak murid Imam Ghazali melihat di dalam mimpi
Imam Ghazali ini diletakkan di hadapan Allah pengadilan. Maka anak murid tanya, wahai Imam Ghazali, apakah yang Allah Ta'ala buatkan untukmu? Imam Ghazali kata, ni Allah Ta'ala panggil aku di depannya. Dia nak tanya, Tuhan tanya Imam Ghazali, wahai Ghazali, dengan apakah engkau dapat masuk syurga aku? Imam Ghazali kata, dengan amalku. Tuhan kata, tidak. Dengan khidmatku menulis kitab, tidak. Dengan ilmuku pun tidak. Maka Tuhan kata, apakah engkau tidak ingat satu ketika engkau sedang menulis kitab, tiba-tiba datang seekor lalat, hinggap landing di atas pen engkau. Lalu engkau timbul rasa kasihan belas kerana engkau tahu dia haus, dia dahaga, dan engkau biarkan dia hisap sampai kenyang. Maka dengan sebab kasihan belas engkau terhadap seekor lalat ni lah, aku kasihan kepada engkau. Tu tuan-tuan, dua cerita. Cerita ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudi di awal kitab pada membincangkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bak tempat ambil dia, kerana ilmu mesti amanah. Mesti amanah dengan ilmu. Ini ilmu Allah. Kalau orang tanya tang mana cerita tu ambil, kau buat cerita sendiri ya. Hai, ada tempat ambil dia. Ini amanah. Kan? Maka maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, irham, kan? Turham. Artinya kasihan belahlah kepada orang lain, turham, pasti engkau akan dikasihani oleh Tuhan. Kalau kita kasihan ke orang lain, maka kita akan dikasihi oleh Sang Pencipta sekalian makhluk ini. Dua. Yang ketiga, hari ini banyak cerita sikit. Tak apalah, cerita faedah, bukan cerita peliput lara, kan? Bukan cerita action. Ini hakikat yang berlaku supaya kita ambil pengajaran. Cerita yang kedua, saya baru jumpa. Dua cerita tu jumpa lama dah. Ini baru jumpa dalam 2-3 hari lepas ya. Duk baca kitab, tengok-tengok lah, jumpa satu lagi. Cerita seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli radhiyallahu anhu ini disebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Imam Shibli satu ketika dia berjalan di Baghdad, dalam perjalanan Baghdad, kan? Tiba-tiba dalam perjalanan tersebut dia nampak seekor kucing, anak kucing kecil dalam keadaan sejuk menggigil. Maka Imam Shibli pun ambil anak kucing itu, dia balut dengan kain, nak bagi hilang sejuknya, hilang gigilnya. Itu cerita dia. Tiba-tiba waktu ketika kewafatan Imam Ash-Shibli, maka ada orang melihat, bermimpi di dalam mimpi. Orang tengok Imam Shibli. Orang tanya Imam Shibli, apa yang berlaku ke atas engkau selepas daripada kematian, kewafatan engkau? Maka Imam Shibli kata, aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada aku, wahai Shibli, dengan apakah engkau mendapat rahmatku? Jawab Imam Shibli, dengan amalku. Tuhan kata, tidak. Dengan khidmatku? Tidak. Dengan zuhudku? Pun tidak. Lepas tu dengan apa ya Allah? Saya pun tak tahu. Maka Tuhan kata, adakah engkau ingat suatu hari engkau berjalan di negeri di bandar Baghdad, tiba-tiba engkau menemui seekor anak kucing yang kesejukan, menggigil, lalu engkau ambil dia, engkau bungkus dia bagi hilang sejuk kerana kasihan belas engkau pada seekor kucing itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa bi rahmatika lil hirrah rahimtuka. Maka dengan sebab kasihan belas engkau dengan kucing tu, aku kasihan kepada engkau. Ya Allah. Ini semuanya, cerita-cerita ini semua sangkut paut dengan rahim, sangkut paut dengan rahmah. Maka Allah itu Maha Penyayang. Nabi kita itu juga Maha Penyayang. Kita ini juga dituntut menjadi orang yang penyayang, kasihan belas kepada makhluk Tuhan. Ini rahsia Ar-Rahim. Nak cerita lagi? Nak lagi tak? Cari sendiri. Cukup dah. Cukup dengan satu cerita, 3 cerita cukup dah. Baik. Baik. Inilah dia panggil rahsia ditutupkan kita ini dengan rahim. Maka kita tengok lagi sikit. Katanya apa? Sebagaimana dengan, jadi dan dengan nama yang mulia ini, iaitu dengan Raufur Rahim tu. Tengok atas kita dah baca, bil mu'minina raufur rahim, amat kasih sayang dan kasihan belas ia dengan orang-orang beriman. Dan dengan nama yang mulia ini disudahkan bismillah, sebagaimana disudahkan akan nubuwah, yakni akan pangkat kenabian. Nubuwah dipanggil pangkat kenabian, itu disudahkan dengan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ditutupkan dengan penyayang. Jadi kita ini kena ada dan kena berakhlak dengan akhlak kasih sayang dan juga kasihan belas terhadap orang-orang yang lemah, kasihan belas terhadap orang yang dhaif, orang yang berhajat, perlu kepada pertolongan, bantuan. Maka kalau kita ada lebih, kita kasihlah, kita kasihan belas, sayangilah kepada mereka. Ini yang dituntut ke atas kita, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, dan juga berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah hidup kita ini semuanya hidup dengan kasih sayang, dengan rahmah. Di situ kita nak tutupkan cerita ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yaitu satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya, para sahabat Allah. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang wanita, dia mengendong, menanggung, membawa anaknya untuk dukung anak. Bila dukung anak, Nabi pun kata dekat para sahabat,
Ya ashabi, atarawna hazihi tarihatan biwaladiha finnar. Wahai para sahabatku, apakah kamu lihat wanita itu mencampakkan anaknya di dalam api? Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tidak wahai Rasulullah, kami tak nampak pun, kami tak tengok pun, kami tak kelih pun wanita itu melemparkan, mencampakkan anaknya ke dalam api. Nabi kita tanya, pasal apa tak nampak? Barangkali sayang kot ke anak. Maka Nabi kita bersabda, lallahu arham min hazihi biwaladiha. Lallahu arhamu min hazihi biwaladiha. Maksudnya, sesungguhnya Allah itu lebih penyayang lagi daripada wanita ini terhadap anaknya. Kalau wanita ini sayang ke anak, nak campak anak ke dalam api, maka Allah itu lebih lagi penyayang terhadap hambanya yang mukmin. Jadi tuan-tuan, kita betul ni. Dan di sini kita kena ambil sikap apa? Husnuzan, berbaik sangka dengan Allah. Di sini kita kena yakin, kita i'tiqad, aku yakin Allah sayang ke aku. Walaupun Tuhan bagi musibah, Tuhan bagi bala, Tuhan sakit, Tuhan datangkan penyakit pada kita, tapi hati kita tetap husnuzan dengan Allah. Ni Tuhan bagi sakit ni, Tuhan sayang ke aku, bukan dia benci. Kena sampai terah tu, bahawa kita ini senantiasa adalah rahmat Tuhan. Bandingannya, perumpamaannya seperti mana? Seperti abun syaqiq atau syaqiqah. Bandingannya seperti seorang bapa yang penyayang terhadap anaknya, atau seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya. Contoh, seperti seorang bapa suruh anaknya pergi berbekam. Hei awang, kalau yang perempuan, hei mek, gitulah. Hei awang, hang pergi berbekam. Kita, kalau kita fikir, adakah patut seorang pak suruh anak pergi bekam? Bekam tu sakit, toreh tau. Toreh kulit kan? Bekam tak bekam? Hijamah. Bekam, berbekam. Kan bekam tu bila cukur rambut, lepas tu tarik dengan tu bagi dia melembut, sakit toreh pula. Kerak. Sakit tak? Sakit. Takkan seorang bapa nak bagi anaknya sakit? Itu orang yang anti bekam. Itu orang yang anti bekam. Takkan seorang nak bagi anak sakit? Tak. Jadi zahirnya nampak lagu sakit. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita musibah. Tuhan tak sayang kat aku ke? Aku duk sihat tiba-tiba sakit. Jangan macam tu. Sebab Tuhan tak buat naya ke hamba dia. Tuhan tak buat zalim ke hamba dia. Faham tak? Kita kena faham. Habis kita kena husnuzan dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah. Tuhan bagi sakit ni tentu ada hikmah. Macam seorang pak suruh anak pergi bekam, tentu ada faedahnya. Rupa-rupanya dengan bekam itu hilang mengantuk. Ini elok tuan-tuan, ni Rejab Syaban. Bulan Syaban ni bekam elok dah. Hilang 12 penyakit. Penyakit mengantuk, penyakit lupa, penyakit mata kabok. Tahu mata kabok? Nak bagi cerah balik mata, bekam. Bekam. Lepas tu orang panggil banyak lagi kelebihan bekam ni. Ada berapa belah. Sehingga ada ulama kita, Syekh Husni Genting, dia adakan kitab kelebihan berbekam. Mati dah, wafat Syekh Husni Genting. Banyak lagi kelebihan bekam.
Kalau tuan-tuan nak tengok sikit sebanyak kalian bekam ni, dalam kitab Syekh Daud Qatani, iaitu kitab Kifayatul Muhtaj an Qissatul Isra' wal Mi'raj, kitab Jawi. Pergi beli ya kitab ni kan. Dah ni elok ni bulan Rejab, bulan Mi'raj. Kitab Kifayatul Muhtaj di tengah-tengah tu dia ada cerita sedikit tentang berbekam. Ini kerana bila Nabi kita nak turun daripada langit, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesanan ini, mur ummatakum bil hijamah. Mur ummatakum bil hijamah. Suruhlah umat kamu itu dengan berbekam. Dan ada dia satu lagi istilah dia bekam juga, tapi hak tu dia panggil berpetik. Fasdun, berpetik. Kan ada riwayat mur ummatakum bil fasdi wal hijamah. Suruhlah umat kamu dengan berpetik dan berbekam. Ni lain berpetik itu urat, buang darah melalui urat. Itu berpetik fasdun, itu bagus. Kan? Kalau hijamah kita panggil bekam, buang darah daripada kepala. Bekam. Baik. Kalau tak tanya khasiatnya tak payah, cuba tanya Tuan Haji Bakar kita di belakang. Bekam, alhamdulillah. Saya pun dah nak bekam tak bekam lagi, nak bekam lama tak bekam. Bekam insya-Allah banyak kelebihan. Jadi daripada situlah ceritanya, maka Nabi kita menyuruh kita umat ni suruh kita berbekam kerana banyak faedah. Dan Nabi kita sendiri juga berbekam, dan ada tukang bekamnya, dipanggil hajjam, tukang bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tukang bekam ni dia tak buang darah Nabi, dia minum lagi darah Nabi. Allahu akbar. Maka Nabi sebut, man khalata dami damahu lam talijan nar. Siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, api neraka tak akan sentuh. Allahu akbar. Nanti cerita bab bekam. Kembali balik kita kepada yang kita bincangkan tadi, iaitu mana rahmat. Jadi seorang bapa dia suruh anaknya pergi bekam bukan kerana nak menyakiti anak, tapi kerana memberi faedah yang banyak kepada anak tadi. Begitu juga Allah Ta'ala bagi kita sakit, susah, senang bukan kerana Tuhan benci, tapi Tuhan sayang kepada kita. Dia hapus dosa, dia ganda pahala, dia angkatkan darjat kita di sisinya. Allah. Nampak kan? Rahim, penyayang Allah. Baik. Nabi Muhammad juga penyayang terhadap umat. Dan Nabi kita suruh kita sesama kita berkasih sayang. Kan? Ada kasihan belas sesama kita. Baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Artinya tidaklah Muhammad itu bapa bagi seorang daripada kamu, tetapi adalah ia Rasulullah dan penyudah segala Nabi alaihi wassalatu wassalam. Habis jelaskan mesej yang kita nak sampaikan di sini, agar kita i'tiqad penyayang Allah, penyayang Rasulullah SAW. Kita umat juga disuruh berkasih sayang. Baik. Wallahu a'lam. Cantik ya. Jadi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ma tu ma nafiyah, tidaklah
Muhammad itu bapa seorang kamu. Iyalah. Jadi maksud bapa di sini bapa nasab. Bapa nasab. Kerana bapa tu dia ada dua kan. Dia ada abun nasab, dia ada abul ajsad, ataupun panggil bapa keturunan, bapa tubuh badan. Itu Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil bapa juga, tapi abul arwah, bapa roh. Itu segi hakikat. Tapi bila kita tilik kepada maknanya, Nabi Muhammad tu bapa kita juga, tapi seperti bapa, seperti seorang bapa pada pihak apa? Pihak penyayang. Ada satu hadis yang saya ingat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, iaitu dalam juzuk yang pertama dalam bab kelebihan ilmu. Imam Ghazali bincang mengenai bab kelebihan ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum mislul walid liwaladihi." Nabi sebut innama ana lakum. Kalau nak tulis saya baca pelan-pelan. Innama ana lakum mislul walid liwaladihi. Maksudnya hanya sesungguhnya aku ini, kata Nabi, seumpama seorang bapa bagi kamu atau seorang bapa bagi anaknya. Aku ni macam nampak, kamu tu anak-anak. Maksud macam, mislu. Orang mengaji balaghah ini masuk dalam bahagian ilmu bayan. Ilmu bayan masuk dalam bab tashbih. Sebab ilmu bayan dah bincang 4 perkara. Saya sebut dah dulu kan. Majaz, isti'arah, tashbih, kinayah. Ini masuk dalam bahagian tashbih. Maka tashbih tu mislu tu panggil adat tashbih. Kerana rukun tashbih ada 4. Musyabbah bih, adat tashbih, wajah syabah. Jadi mislu tu panggil adat tashbih. Aku ni macam dengan seorang bapa bagi seorang anak. Macam tu pada pihak apa? Dia panggil wajhus syabah. Macam tu pada apa? Fish syafaqah warahmah, iaitu pada kasihan, belas dan kasih sayang. Baik, untuk nak menguatkan lagi perkataan ini, tuan-tuan biasa mengaji hadis tak? Mengaji hadis kan? Kalau mengaji hadis, orang gelar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan apa? Ummul Mukminin, ibu bagi orang beriman. Baik, kita tanya, bila Sayyidatina Aisyah beranak kita? Bila Sayyidatina Aisyah beranak kita? Kan dia ibu semua bagi orang beriman. Bila Sayyidatina Aisyah melahirkan kita? Bahkan Sayyidatina Aisyah sendiri pun tidak ada anak. Tapi kenapa digelarkan dia dengan Ummul Mukminin, ibu bagi sekalian orang beriman? Ini bagi tashbih. Yani Sayyidatina Aisyah itu seumpama ibu bagi orang yang beriman, yakni pada pihak apa? Kasih sayang, kasihan belas. Kalau Sayyidatina Aisyah itu ibu bagi orang beriman, maka tak salah kita kata Rasulullah itu bapa bagi sekalian orang yang beriman. Sama dengan hadis ni, mislul walid li waladihi, seumpama seorang bapa bagi anaknya. Jelas? Jelas kan? Faham? Faham tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jangan tak faham. Jenuh nak terang. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.